kisah silam. Sejak kisah anak kepada pasangan selebriti yang tular baru-baru ni di social media, aku nak kongsi sedikit kisah silam aku. Juga ketika aku masih lagi remaja yang berusia dalam 18 ke 19 tahun macam tu lah. Apa yang aku boleh katakan, zaman remaja memang zaman yang mencabar iman dan nafsu. Walau apa pun latar belakang kita atau pegangan agama, silap je sikit akan tergelincir. Aku dilahirkan dengan kasih sayang dan jagaan ibu ayah yang sangat mengawal. Walaupun ada sedikit konflik dalam keluarga ayah yang mana asyik bergaduh dan kami tertekan, tapi aku yang dilahirkan sebagai anak polis dan pergerakan aku dikawal ke mana-mana akan ditemani ibu ayah. Tiada outing dengan kawan-kawan, lebih-lebih lagi dating. Dari tingkatan 1 sampai tingkatan 3, aku tinggal di asrama dan duduk di sekolah perempuan. Bila masuk tingkatan 4, aku sendiri yang minta nak masuk sekolah campur sebab aku terlalu malu nak bergaul ataupun bercakap dengan lelaki. Jadi tingkatan 4 dan 5 aku masuk sekolah campur, sekolah asrama campur, dan perasaan suka pada jantina yang berlawanan ni bermula ketika aku di tingkatan 4. Aku ada admire dengan seorang pelajar lelaki ni, background dia Islamik, dan aku terpikat pada suara dia bila bertaranum, nasyid dan juga azan. Aku memang tak minat pada budak lelaki yang nakal. Memang aku akan jalan tunduk ke lantai je. Tapi dengan dia ni, aku memang berimpian lelaki seperti ini untuk jadi husband material. Dia ni sama kelas dengan aku. Jadi aku resah bila menyimpan perasaan. Akhirnya, aku sendiri tulis surat cakap minat pada dia. Dia tak pernah tahu pun siapa aku. Sebab aku gunakan sahabat baik dia iaitu seorang perempuan untuk sampaikan surat tu. Surat tu aku serahkan ke asrama. Berbalas-balas surat menjadikan aku angau dan akhirnya aku beritahu dia siapa aku pada hujung tahun tingkatan 4. Tapi ditakdirkan masa tingkatan 5 kami masuk kelas yang tak sama. Aku di kelas pertama, dia kelas kedua. Bila di tingkatan 5, dia dilantik pula jadi ketua pelajar dan ketua pengawas. Jadi aku bangga dapat mengenali seseorang yang menjadikan dia inspirasi dan semangat untuk belajar. Kami jaga batas, tak pernah dating. Ada terserempak tapi buat-buat tak kenal sebab takut kanta dengan kawan-kawan. Aku katakan pada dia, kita kawan dulu, lepas SPM baru serius. Kami mengagumi dari jauh, berbalas surat. Dan bila cuti, dapat surat kat rumah dan kat raya juga. Masa tu tak ada telefon bimbit lagi. Kawan-kawan lain ada je yang dah ada. Tapi ayah aku tak bagi sebab katanya tak penting pun. Jadi aku kan tak nak kecewakan ayah. Sebab ayah aku dikenali di sekolah. Kalau terjadi sesuatu nanti, pasti memalukan nama baik dia. Ibu tahu aku ada kawan lelaki yang istimewa ni. Tapi perlu jaga batas. Kami makin kerap berjumpa kerana tugas sebagai wakil pelajar di asrama. Dan dia pula adalah bahagian agama lelaki. Aku bahagian agama perempuan. Ketika kami dicalonkan warden, masa tu warden ada 2 calon akhir dan antara tu akan diundi. Sebenarnya, calon lelaki yang seorang lagi tu telah hilang kelayakan sebab masa tu dia kena tangkap basah dengan seorang pelajar perempuan. Yang lelaki itu sebelum ni dia ditugaskan sebagai Bilal surau asrama. Mereka berdua-duaan dalam gelak sambil buat apa tu aku tak tahulah. Tapi memang masa tu ada saksi. So masa tu aku jadi takut sebab apa-apa pun boleh jadi. Pernah juga lelaki ni ajak aku jumpa kerana nak meeting. Dia cuba nak tutup pintu. Tapi aku pelik lah kan kenapa berdua. Aku teruslah ditinggalkan dia dan bagi tahu ini salah. Dan Alhamdulillah aku sempat elak. Sekolah aku masa tu memang masa tingkatan 5 tu batch yang paling teruk. Banyak kes pelajar perempuan panjat pagar buat tak senonoh dengan pasangan masing-masing. Dugaan kami ketika tu. Sebelum kami, kes bullying paling teruk. Tapi batch kami ni kes pelajar perempuan buka tudung penuh lebat. Ini adalah kejadian 18 tahun lepas Ya Allah, masa tu kalau iman tak kuat, memang boleh terpengaruh dengan kawan-kawan. Roommate aku pun ada yang jenis open. Selama je bagi tahu dia dah hilang dara. Masa tu baru 16 tahun. Aku yang masa tu dari kampung, terpinga-pinga. Dia ni budak bandar. Habis je kertas peperiksaan SPM tak akhir, si dia ajak jumpa. Dia bagi aku SIM card, phone dan surat dan juga hadiah. Tanda kami declare sebagai kekasih. Kami tak pernah jumpa sebab jarak rumah yang jauh dan ayah aku kan karang, tak boleh bagi keluar sebarangan. Hanya berhubung melalui telefon dan email dan lepas result SPM keluar, aku dan dia dapat sambung diploma di IPTM berlainan di Ibu Negara dan juga di Selatan Tanah Air. Aku fokus belajar dan berjaya dapatkan anugerah dekan untuk SEM 1 dan kami masih berhubung melalui email, kirim gambar masing-masing, call sekali-sekala, jaga hati masing-masing dan aku tak pernah pandang lelaki lain. Aku sangat-sangat harap aku akan kahwin dengan dia nanti. Tapi kami nak capai cita-cita dulu. Tapi apa yang aku rancangkan tak menjadi. Masa di semester 2, dia kata dia keliru sebab dia dah mula tersuka pada junior dia di SEM 1. Perempuan tu memang comel, cantik dan putih. Aku kecewa sebab dia berubah hati dan pilih rupa memandangkan aku pun tak berapa cerah. Dia pun bukanlah handsome.
kulit somatan je, berisi. Tapi taste dia lebih kepada yang cantik. Aku frust sangat. Memang betul lah, kawan-kawan pernah cerita dulu yang si dia ni sebenarnya gatal. Dalam pada berkawan dengan aku, dia cuba juga perempuan lain. Yang cantik dan putih pula tu. Dan dia pernah tengok perempuan punya betis tersilap. Aku tak percaya masa tu sebab aku ingat dia ni alim kan. Rupanya tak. Aku pun putus dengan dia melalui email je. Frust, kecewa, dalam hati aku kosong. Result aku drop sikit, tak dekan dah. Naik SEM 3 barulah result aku okey balik. Bila masuk IPTA ni, ada kawan-kawan single kan, dan ada yang dah berpunya. Masa aku dah mula kenal social media, aku mula cari kawan lelaki. Kali ni bukan untuk serius pun. Sebenarnya aku nak main-mainkan diorang je. Sebab bagi aku lelaki semua sama. Mana ada yang betul-betul baik kan. Tambahan pula masa tu, ibu dan ayah aku tengah ada krisis. Ayah aku kantor ada perempuan lain. 2 kali. First, perempuan cantik di tempat kerja dia. Kami pernah jumpa empat mata. Aku teman ibu masa tu. Marahnya aku ketika tu, ayah backup dia. Lepas kena warning, dia lupakan ayah dan ayah tukar tempat kerja. Rupa-rupanya kat tempat kerja baru kantor lagi. Kali ni bercuti bersama. Dia pergi kampung perempuan tu dan siap ada resip barang kemas dan juga jam perempuan tu dalam laci kita. Ayah tak pernah mengaku, tapi ramai yang beritahu kat ibu memang betul mereka bercuti beramai-ramai. Dan ayah belanja dia macam-macam di negara seberang. Broken family dan kecewanya aku pada cinta pertama membuatkan aku buka social media dan aku kenal dengan lelaki. Aku mengaku aku terpaut dengan kereta dia. Sebab masa tu aku ingat dia kaya, dia ada duit. Time tu aku tak fikir panjang sebab aku cari kebahagiaan diri aku sendiri. Tapi aku tersalah langkah. Aku tak selidik, aku terkena dengan suami orang.